Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kembali saya bersama-sama anda pada pagi ini, pada kali ini untuk kita meneruskan siri Tazkirah Ramadan, dan ini adalah episod kedua saya bersama-sama dengan siri Tazkirah Ramadan di WAP TV untuk tahun 1443 Hijriah ini. Dalam pertemuan dalam episod yang pertama yang lalu, saya telah menangguhkan bicara kita berkenaan dengan apakah hikmah di sebalik firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pemfarduan puasa, iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Yang kita jadikan tumpuan untuk episod kedua ini ialah apa dia? Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ataupun seperti yang telah diwajibkan juga ke atas umat terdahulu sebelum kamu, ya, mudah-mudahan ataupun semoga atau supaya kamu bertakwa. Jadi begitulah ayat pemfarduan puasa. Sekarang mari kita lihat apakah sebenarnya hikmah di sebalik Allah Subhanahu wa taala menuntut kita hamba-hambanya mengenang kisah umat terdahulu. Dan sebelum kita meneruskan bicara tentang itu, marilah kita merenung serba sedikit berkenaan dengan bagaimanakah bentuknya puasa umat terdahulu, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut bahawa fardu puasa yang dikenakan ataupun difardukan ke atas umat Nabi Muhammad SAW ini adalah sama seperti umat terdahulu. Sama dari bentuk mana agaknya? Baiklah. Dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tidak dijelaskan dengan terperinci bagaimana bentuk puasa umat terdahulu, dan kita dapat mengorek rahsia itu melalui petunjuk-petunjuk bahawa agama-agama yang dibawa oleh para rasul terdahulu adalah agama monotisma, iaitu agama yang mengajarkan kepercayaan hanya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada perkara-perkara yang lain, ya. Itu yang pasti, yang jelas bahawa semua nabi dan rasul membawa risalah akidah yang sama, cuma hukum hakam dari sudut syariatnya sahaja yang berbeza-beza. Ahli sejarah Islam Ibnu Katsir telah menyebut, ya, bahawa ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS dan juga Hawa lagi, dan menurut Ibnu Katsir, Adam berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Dan diriwayatkan bahawa Nabi Adam AS apabila sampainya ke bumi, setelah diturunkan dari syurga akibat kesalahan yang dilakukan oleh beliau, baginda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda berpuasa selama 3 hari setiap bulan, dan itulah yang kemudiannya dikenal dengan puasa hari-hari putih ataupun puasa baydha, ya, pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan, dan ia juga menjadi sunnah untuk dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga ahli sejarah yang mengatakan bahawa puasa Nabi Adam itu adalah puasa 10 Muharram. Dan seperti mana yang telah saya jelaskan dalam episod pertama yang lalu, bahawa puasa 10 Muharram ini menjadi puasa yang wajib ke atas umat Islam sejak dari era Mekah, sebelum diturunkan ayat 183 Suratul Baqarah yang memfardukan puasa seperti mana yang kita terima pada hari ini. Dan ada juga yang mengatakan, ya, ada juga tu maksud saya ahli-ahli sirah, ahli-ahli sejarah mengatakan bahawa Adam berpuasa 40 hari 40 malam setiap tahun, dan pendapat yang mengatakan Adam berpuasa dalam rangka mendoakan putera-putrinya supaya berada dalam kebaikan. Jadi pendapat ini sebenarnya amat rapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-186, yang mana Allah Taala mengaitkan puasa ini dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Jadi saudara, berdemikianlah bentuk puasa Nabi Adam alaihissalam. Dan ada suatu hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, Rasulullah SAW menyebut yang antara lain bermaksud, sesungguhnya Allah menjadikan Adam pada hari Jumaat, diturunkannya ke bumi pada hari Jumaat, baginda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya memakan buah larangan pada hari Jumaat, dan baginda wafat pun pada hari Jumaat. Oleh itu disebutkan bahawa Adam juga berpuasa pada hari Jumaat mengenang hari kelahirannya itu. Dan ini berkait rapat dengan Rasulullah SAW yang gemar berpuasa pada hari Isnin, iaitu hari kelahiran baginda. Dan selain daripada Nabi Adam AS, diriwayatkan juga bahawa Nabi Nuh berpuasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun, seperti mana puasa Nabi Adam AS. Nabi Daud juga melaksanakan puasa. Bahkan baginda berpuasa pada waktu yang cukup lama, iaitu hampir setengah tahun, dengan menjadikan selang-seli setiap sehari itu antara berpuasa dan juga yang tidak berpuasa. Nabi Ibrahim AS juga terkenal dengan kegemarannya berpuasa, terutama pada saat hendak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dijadikan suhufnya yang rasmi, dan ajaran Nabi Ibrahim AS tentang puasa ini turut dilaksanakan oleh anak andanya Nabi Ismail AS, yang terkenal dengan taat beribadah, dan ia diikuti oleh Nabi Ishaq, iaitu anak Nabi Ibrahim daripada isterinya yang pertama, iaitu Sarah, dan Nabi Yaqub, iaitu zuriat daripada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi demikianlah serba sedikit berkenaan dengan puasa umat terdahulu, seperti mana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebenarnya banyak lagi kisah tentang puasa umat terdahulu ini yang tak sempat kita baca ataupun sampaikan ke semuanya, kerana fokus kita pada hari ini ialah untuk melihat apakah hikmah di sebalik Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang waiz dan ingatlah, ya. Seperti contoh ayat yang saya bawakan itu ialah ayat dalam suratul Baqarah ayat 49, apabila Allah Subhanahu wa taala menuntut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini kepada kaum Bani Israel khasnya, ya, wa iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dan sampailah pada ayat ke-55, Allah Subhanahu wa taala menuntut supaya dan kenanglah, ingatlah, ya. Apakah hikmahnya? Ini yang saya ingin ajak diri saya dan juga saudara-saudari sekalian, sempena Ramadan yang mulia ini, kita lebarkan lagi, luaskan lagi cakupan tadarus dan juga tadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kepada melihat kepada perkara-perkara seperti ini, ya. Iaitu di dalam Al-Quranul Karim, pembahagian, pengkategorian yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna Asy-Syahid rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahawa dalam Al-Quran itu tak banyak isi kandungannya. Daripada 6,236 ayat, isi kandungannya hanya ada 4 kategori saja. Kategori pertama, iaitu apa dia? Kategori aqidatus salimah, iaitu akidah yang sejahtera. Ayat-ayat yang datang tentang akidah ini banyak sekali. Ayat surah juzuk 27, 28, 29, 30, ya, surah-surah pendek ni adalah bicara tentang akidah, aqidatus salimah. Manakala topik kedua, ya, topik kedua pula apa dia? Iaitu ibadatus sahihah, ibadah yang tepat. Dan antara yang kita alami ialah apa dia? Ibadah puasa yang kita sama-sama amalkan pada masa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Dari manakah agaknya bahagian akhlak yang mulia ini kita perolehi apabila kita cuba menganalisa ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan kita juga ingin mencapai langsung kepada maksud ayat-ayat ini? Itu tidak lain tidak bukan ialah melalui penceritaan Allah Subhanahu wa taala tentang hamba-hambanya yang terdahulu, dengan menyebut nama-nama tokoh tertentu seperti 25 nabi dan rasul,
dan juga nama-nama lain seperti Luqman, seperti Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi, seperti Uzair, ya, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun, ya, ayat ke-30 daripada surah At-Taubah, ya. Disebut nama Uzair, disebut juga tentang Zulqarnain, ya Zulqarnain, ya, disebut juga nama Luqman dan juga abdan salihan yang digelar oleh kebanyakan orang sejak zaman berzaman sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Wallahu taala alam. Jadi saudara, itulah dia bahagian akhlaqul karimah, ya, bahagian penceritaan langsung umat terdahulu, bahkan menyebut secara langsung nama-nama mereka dan apakah hikmahnya dapat saya susun. Pertama ialah Allah Subhanahu wa taala menuntut kita mengenang kepada sejarah silam, bukan untuk melihat kegemilangan yang lalu seperti the glory of the past, kata istilah tamadun, ya. Tetapi sebenarnya kita hendak melihat bagaimana kejatuhan kegemilangan silam itu, apakah asbabnya, ya, dan asbabnya ini nanti akan menjadi panduan kepada umat Islam pada hari ini agar tidak terpatuk oleh satu lubang yang sama dua kali, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuldir al-mu'minu minasyajari marratain, tidak akan dipatuk seorang yang beriman daripada lubang pokok yang sama dua kali. Dan inilah panduan. Kalau kita memandu kereta ataupun apa-apa kenderaan sekalipun, kita akan ada cermin tengah, ya, cermin sisi. Apakah tujuannya? Untuk kita melihat ke belakang. Untuk kita melihat ke belakang agar kita dapat maju ke depan dengan selamat dan selesa. Demikianlah juga imbauan kepada sejarah, ya. Dan seterusnya, yang kedua, hikmahnya ialah untuk kita melihat apakah punca-punca kekufuran yang telah menimpa umat terdahulu sehingga mereka akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenali punca-punca kekufuran ini menyebabkan kita menjadi umat yang cerdik, yang bijak, untuk mengelakkan daripada lohong bahaya dan juga kejahannaman itu, ya, kedurjanaan itu, ya. Seperti contohnya, salah satu daripada ayat terawal yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ialah apa dia? Saya ambil ayat ni. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Allah Taala menyebut seawal ayat ketiga surah Al-Baqarah berkenaan dengan orang-orang yang beriman kepada hari ghaib, iaitu perkara-perkara ghaib, dan mendirikan solat, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada harta mereka untuk fakir dan juga miskin ataupun mereka memerlukan. Inilah tiga ciri orang-orang yang muttaqin. Sebab disebutkan dalam ayat kedua, sengaja saya sebutkan ayat ketiga terlebih dahulu untuk melihat keterkaitannya. Dan ayat kedua, Allah Ta'ala menyebut, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tiada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Lantas Allah Subhanahu wa taala berikan penerangan siapakah orang bertakwa itu. Mereka ialah orang yang beriman kepada perkara ghaib, mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian daripada hartanya kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi saudara, tersebutlah nama Qarun. Qarun yang merupakan saudara rapat dengan Nabi Musa alaihissalam, pada asalnya merupakan pembantu Nabi Musa alaihissalam, ya, pendamping Nabi Musa alaihissalam untuk melaksanakan dakwahnya. Namun apabila dia mendapat sedikit rezeki yang telah Allah Taala berikan kepadanya, dia lalai dengan rezeki itu tadi, sehingga apabila Nabi Musa alaihissalam menuntutnya membayar zakat, dia tidak mahu membayar zakat, bahkan memfitnah pula Nabi Musa alaihissalam. Jadi saudara, isu infak, isu memberi sesuatu kepada orang yang memerlukan ini merupakan isu besar. Walaupun bagi setengah kita
ia bukanlah isu besar, ya, kerana ramai berinfak, cuma cara berinfak saja yang berbeza-beza. Tidak, saudara. Sebenarnya isu infak ini isu yang cukup besar. Berapa ramai lagi umat Islam pada hari ini yang masih lagi alpa dalam membayar zakat, ya? Dan berapa ramai lagi umat Islam yang hanya cukup membayar zakat yang kecil sahaja, sedangkan mereka tidak mahu lagi berkongsi harta mereka secara sukarela ataupun secara sunat, ya, kerana mereka telah dilanda tamak dan halaba. Inilah antara punca kenapa umat terdahulu gagal dan kenapa umat terdahulu menjadi umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sempadan inilah yang perlu kita elak agar tidak kita mendekati perangai mereka ataupun perangai itu melanda ahli keluarga kita pada hari ini. Dan yang ketiga, sudah tentu apabila kita melihat kepada umat terdahulu, kita juga akan mempunyai satu daya pemikiran yang kreatif untuk mengembalikan kegemilangan umat terdahulu agar kita kembali kuat, ya, dan dapat berjihad pada jalan fisabilillah ini dengan selamatnya, insya-Allah. Jadi dengan itu, saudara, jelaslah kepada kita bahawa Al-Quran menuntut kita untuk mengimbau perbuatan dan juga perilaku umat manusia terdahulu. Dan pada kali ini, kalau kita dikaitkan dengan maksud sejarah ini, ya, maksud tujuan Allah Ta'ala memberikan tuntutan kepada kita tentang ibadah ini supaya melihat kepada umat terdahulu, ya, ialah untuk apa? Untuk kita mencipta kejayaan seperti mana yang telah kita wariskan daripada mereka. Mungkin ilmu yang ada pada mereka pada hari ini mungkin tidaklah sehebat pada hari ini, namun bagaimanapun mereka adalah tetap umat yang telah mencipta kejayaan dan ketamadunan yang perlu kita contohi, ya. Sekadar itu saja untuk kali ini. Marilah kita bersama-sama menangguhkan bicara ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.